Salam sejahtera, salam Sarawak Maju Makmur. Anda kini bersama dengan kami dalam program Dialog TVS, program yang membincangkan topik-topik semasa atau isu-isu semasa dan topik-topik hangat bersama dengan personaliti-personaliti menarik. Anda bersama saya, Audlin Katrani. Assalamualaikum, saya Syahir Rizal Kemenul Arifin dan minggu ini, Audlin, kita sebenarnya ingin memberkatakan tentang 50 tahun seberkas mendukung aspirasi rakyat dan pastinya untuk memperkatakan tentang topik yang kita bawakan pada hari ini pastinya kita bawakan ke studio TBS. Istimewanya daripada seberkas sendiri iaitu Setiausaha Agungnya Yang Berhormat Saifi Ahmad yang berada dengan kami di studio ketika ini. Terima kasih YB atas Sama-sama. kesudian bersama dengan Dialog TVS dan pastinya seperti yang kita maklum tahun ini Audlin 50 tahun seberkas mendukung aspirasi rakyat tersebut. Audlin. Ya, tanpa melengahkan masa, kita teruskan saja kepada soalan yang pertama, yang mana Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak ataupun Saberkas dilihat berada di barisan hadapan dalam aktiviti-aktiviti melibatkan komuniti dan dilihat dekat di hati masyarakat. Bolehkah YB kongsikan serba sedikit fungsi asal dan hala tuju Saberkas agar masyarakat dapat lebih mengenali pertubuhan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarawak Maju Makmur. Pertama kali saya mewakili Seberkas mengucapkan terima kasihlah kepada pihak TBS kerana telah mengundang kita untuk bersama di program ini. Lebih lagi kepada saudara Syah dan saudari Audlin. Dan Seberkas ini seperti kita sudah maklum merupakan satu pertubuhan yang belia yang tertua dan terbesar di negeri Sarawak ini. Dan tahun ini alhamdulillah kita telah pun mencapai umur Jubli Emas di mana 50 tahun. Dan Seberkas telah pun ditubuhkan pada 19 Mac tahun 1973. Dan bersepeda dengan sambutan 50 tahun Seberkas ini, kita telah pun melaksanakan banyak program-program untuk kita mengimbau kembali dan juga untuk kita mengetengahkan tentang berapa pentingnya Seberkas ini khususnya dalam menjalankan peranan sebagai sebuah NGO yang memfokus kepada pembangunan belia. Jadi merujuk pada soalan tadi, memang kita lihat penubuhan dan fungsi asal Seberkas ini memang dianya menjerumus kepada usaha kita untuk membangun belia khususnya di negeri kita ini. Sebab itulah penekanan pertamanya adalah kita menekankan kesetiaan kepada negara dan negeri di kalangan belia dan pada masa yang sama juga kita untuk mewujudkan salah satu platform untuk kita menyatupadukan masyarakat kita, rakyat kita khusus dengan belia dan kita bayangkan ketika penubuhannya 50 tahun yang lepas bermakna kalau ketika itu belia pada masa itu kalau berumur 20 tahun sekarang sudah berumur 70 tahun. Jadi memang tidak nafikan bahawa dalam Seberkas ini ianya banyak melahirkan apa yang kita lihat pada hari ini sebahagiannya adalah datang pada Seberkas sendiri yang berusia sudah 50 tahun. Dan di antara lainnya juga lah kita nak membangunkan belia ini supaya mereka dapat membantu dalam kita apa yang kita panggil sebagai kita nak membangunkan national breeding. Jadi belia memang merupakan satu aset yang cukup penting kepada negara, lebih-lebih lagi dalam konteks negeri kita ini kerana untuk meneruskan kesinambungan dalam kepimpinan kita memerlukan belia yang ada pada masa ini untuk masa akan datang. Dan begitu juga pada ketika itu. Dan ramai pemimpin-pemimpin kita yang ada pada masa kini merupakan belia pada ketika ini ditubuhkan. Dan dari sinilah kita melihat bahawa peranan belia kita melalui Seberkas ini salah satu pertubuhan belia yang cuma terdapat di Sarawak. Dan kita di Sarawak ini melihat bahawa Seberkas ini satu platform yang begitu baik untuk menyatupadukan pelbagai kaum yang kita sudah maklum di Sarawak ini memang kita mempunyai etnik yang ramai, kaum yang ramai dan pelbagai agama, latar belakang dan sebagainya. Jadi dengan adanya Seberkas ini ia telah menjadi satu wadah dan satu tempat untuk belia-belia kita selain mereka untuk mengasah bakat mereka dalam apa jua aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan belia ini, ianya dijadikan sebagai satu pusat pertemuan dan kita menjadikan ianya sebagai satu proses untuk kita memperkasakan khususnya perpaduan di kalangan belia kita dan rakyat kita secara umumnya. Memperkatakan tentang pertubuhan belia kebangsaan bersatu Sarawak yang memang hanya ada di Sarawak sebenarnya mengkhususkan berkenaan dengan
motifnya juga adalah untuk membangunkan belia. Adakah dia hanya tertumpu kepada melahirkan pemimpin semata-mata atau sebenarnya ada lagi sub-sub tujuan lagi seperti pendidikan dan pertanian dan sebagainya? Adakah itu juga menjadi salah satu daripada hala tuju Saberkas? Ya, dalam Saberkas ini kalau kalau kita melihat secara keseluruhannya, ianya merangkumi keperluan dalam kita membangun belia itu. Kepimpinan memang kita lihat satu aspek yang cukup penting dalam kita membangun belia, sebab dari kepimpinan itu ianya melahirkan banyak kelebihan-kelebihan yang lain. Dan pada masa yang sama kita sudah maklum bahawa Saberkas ini ianya tergolong dengan belia yang berlatar belakangkan pelbagai dan juga minat bermacam-macam, dan juga kita lihat kebolehan ataupun kita istilahnya talent mereka ini juga bakat mereka juga berbagai-bagai. Dan dalam konteks Saberkas kita berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan semua keperluan-keperluan ini. Sebab itulah dalam Saberkas sendiri kita mempunyai ada 9 jawatankuasa kecil. Di antaranya ialah yang fokus kepada pertanian. Kita ada jawatankuasa kecil, pertanian, peternakan dan asas tani. Kita ada jawatankuasa kecil, latihan, pendidikan dan juga pengurusan modal insan. Kita ada jawatankuasa kecil, pembangunan ekonomi dan keusahawanan dan lain-lain lagi. Jadi semua yang kita rangkakan ini adalah untuk memenuhi keperluan-keperluan dalam kita membangunkan belia itu. Jadi kita lihat kecenderungan belia-belia, mana-mana di kalangan belia kita kecenderungannya, minatnya, bakatnya ada dalam bidang pertanian umpamanya. Kita juga membangunkan. Dan Saberkas mempunyai beberapa program yang berkaitan dengan pertanian umpamanya. Kita mempunyai satu taman pertanian kekal, pengeluaran makanan kekal. Kita ada di Kebuluh. Kebuluh tu di Miri. Kita ada persediakan lot-lot ataupun untuk kita sewakan kepada belia-belia yang berminat. Dan alhamdulillah ianya telah pun wujud sekian lama, dan sekarang kita mempunyai dalam 46 orang peserta, dan tiap-tiap bulan dan kita dapat juga ianya dipantau dan juga dibimbing oleh Jabatan Pertanian. Dan kita dapati bahawa ia satu program yang berjaya, dan alhamdulillah berdasarkan laporan yang kita terima, nampaknya peserta-peserta ini yang betul-betul berusaha, yang berminat, yang menggunakan peluang dan ruang yang ada sebaik yang mungkin, mereka dapat bukan sahaja memajukan diri mereka dalam bidang mereka juga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Begitu juga di bidang-bidang yang lain seperti keusahawanan tadi, dan kita di Saberkas telah melaksanakan pelbagai program, bukan sahaja bersendirian di bawah, maksudnya tadi kendalikan Saberkas secara bersendirian, tetapi kita juga mengadakan kolaborasi dengan beberapa agensi yang kita kenal pasti. Agensi ini menyediakan program-program dan inisiatif keusahawanan ini yang boleh kita manfaatkan untuk ahli-ahli kita. Dalam konteks ini, sebab itulah saya sendiri dalam Saberkas dan kita ahli-ahli kita di cawangan-cawangan kita sekarang ini mempunyai 81 cawangan keseluruhannya di Sarawak ini, dan kita telah pun menawarkan diri kepada mana agensi yang memerlukan sokongan ataupun penyertaan ataupun mencari ahli-ahli yang berminat, mereka boleh melalui Saberkas, kerana kita mempunyai cawangan-cawangan kita di seluruh Sarawak. Dan sekiranya keperluan untuk satu agensi itu melaksanakan program yang berkaitan keusahawanan di kawasan berkenaan, kita boleh salurkan maklumat ini kepada cawangan-cawangan kita yang berdekatan untuk mereka terlibat sama. Jadi inilah ruang dan peluang yang kita laksanakan, dan kita sebagai sebuah NGO, kita berperanan sebagai facilitator ataupun sebagai pemudah cara dalam konteks ini, dan kita juga menjadi orang tengah untuk kita mengemukakan segala carangan usul daripada belia-belia, daripada ahli kita khususnya, untuk kita ketengahkan kepada agensi dan jabatan berkenaan untuk mereka mengambil kira dan membantu mereka untuk melaksanakan program yang bersesuaian dengan khususnya keperluan belia kita di negeri Sarawak ini. Baik, Odin dan YB, sebenarnya Anda menjangkau usia 50 tahun. Usaha telah digerakkan dan pelbagai rancangan juga telah dan sedang dilaksanakan oleh Saberkas. Jadi kita melihat kepada usaha untuk memperbanyakkan lagi pelibatan belia ini dalam aktiviti-aktiviti yang sihat, seperti yang YB katakan berkenaan dengan modal insan, kesewanan, pendidikan, pertanian dan sebagainya. Tapi kita ingin melihat juga sejauh mana sebenarnya penerimaan daripada sudut belia yang bukan ahli juga sebenarnya. Jadi adakah Saberkas juga sekarang ini memang cuba menarik ahli untuk meramaikan lagi ahli menjelang 50 tahun, pastinya lebih daripada ratusan ribu. Silakan. Ya, kita dalam Saberkas keahlian kita memang sentiasa terbuka. Dan kita sekarang ini kita permudahkan permohonan untuk menjadi ahli, dan malah kita membuat satu pendekatan yang menarik
yang bersesuaian dengan minat belia masa kini. Kalau dulu pentataran kita lihat secara konvensional. Sekarang ini kita juga kita sediakan kad keahlian. Dan kita tahu satu kebanggaan bagi seseorang ahli sebekas itu apabila menjadi ahli ia mempunyai kad sebagai bukti. Dan setiap kali program kita laksanakan bersama cawangan, kita ambil kesempatan itu untuk membuka keahlian mana-mana belia kita yang berminat untuk menyertai. Sekarang ini kita telah pun tidak menggunakan sebarang bayaran sekalipun untuk menjadi ahli. Dan ini telah berjaya menarik minat dan alhamdulillah sekarang ini kita telah mendapat keahlian sekitar 45,000 yang telah pun mendaftar sebagai ahli seberkas. Dan saya katakan tadi bahawa keahlian ini memang sentiasa terbuka. Dalam program kita laksanakan, memang penekanan kita berdasarkan kepada cawangan ataupun ahli, tetapi kita tidak juga menghalang mana-mana belia yang masih belum menjadi ahli untuk menyertai sama. Dan dengan pendekatan ini, barangkali mereka belum bersedia untuk berpersatuan dan kita bagi ruang dan insyaAllah saya dapati bahawa sekarang ini ramai di kalangan belia-belia telah pun tampil ke hadapan dan mendaftar sebagai ahli seberkas. Baik. Baik, itu je jawapan dia Odlin berkenaan dengan bagaimana. Mungkin Odlin sebenarnya selepas ini boleh mendaftar juga sebagai ahli seberkas selepas ini. Dah mendaftar ke belum sebenarnya? Belum lagi. Bakal Tapi mendaftar. selepas ini akan lihat kepada kemungkinan untuk menjadi ahli kepada seberkas. So selepas ini kita nak ke mana dulu? Kita Odlin. selepas ini berehat seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali kita dalam program Dialog TVS. Baik, kita teruskan dengan perbincangan bersama YB Safi'i yang mana mungkin tadi banyak yang sudah dikongsikan ya Syah. Jadi kali ini saya pasti aspirasi dan visi Saberkas jelas. Mungkin tadi dah dikongsikan untuk penglibatan ataupun sumbangan Saberkas dalam sektor-sektor pertanian dan juga keusahawanan. Jadi bagaimana pula YB untuk sumbangan Saberkas dalam program-program berkaitan dengan pendidikan khususnya yang ditekankan oleh Kerajaan Sarawak ketika ini iaitu pendidikan STEM. Mungkin boleh kongsikan program-program yang ada dilakukan. Ya, kita bercakap tentang 50 tahun seberkas. Kalau saya ditanya kenapa seberkas dapat bertahan untuk tempoh itu, kerana kesediaan seberkas untuk berubah. Sebab kita lihat keperluan ketika 50 tahun dahulu dengan sekarang ini memang sudah berubah. Sekarang ini kita telah bercakap tentang keperluan untuk bidang teknikal. Dan ini juga kita dalam seberkas kita laksanakan melalui satu jawatan kuasa latihan pendidikan dan pembangunan modal insan di bawah seberkas dan kita rangka juga program supaya selari dengan dasar kerajaan. Kita lihat bahawa keperluan sumber tenaga masa begini adalah menjurus kepada bidang teknikal. Dan dalam hal ini juga kita telah menjalin beberapa kerjasama di antaranya dengan Sentek dan juga kita telah pun mengadakan beberapa program bersama dengan pihak Kolej Komuniti, Politeknik dan juga pihak IPTA yang lain. Dan selain pada itu kita laksanakan sama ada melalui Expo pendidikan yang kita kenalikan bersama berkolaborasi dengan mereka ini dan pada masa yang sama juga kita memberi peluang kepada ahli seberkas untuk datang kalau sebelum ini mungkin mereka terpaksa menggunakan permohonan secara biasa sama ada mengisi borang ataupun online, tapi kali ini mereka datang bersemuka dengan agensi dan juga pusat-pusat yang saya sebutkan tadi. Dan pada masa sama juga kita mempromosikan tentang pendidikan teknikal ini melalui beberapa kerjasama dengan pihak Tegas umpamanya dan kita laksanakan dari peringkat awal. Kerana keahlian seberkas ini ianya bukan melibatkan umur yang 20 tahun ke atas saja, tetapi di bangku sekolah lagi khususnya di sekolah menengah kita sudah mula mendampingi mereka dan mereka ini juga sering kita libatkan kerana dalam seberkas itu kita mempunyai satu kita panggil sebagai keahlian yang bagi yang di bawah umur ni kita ada keahlian khusus untuk mereka mendaftar sebagai ahli dan jadi ini juga kita sediakan satu peluang untuk kita sama-sama memberi kesedaran kepada masyarakat kita khususnya di kalangan golongan belia kita ni, golongan muda kerana kena lihat bahawa
keperluan dunia sekarang ini sudah berubah dan persepsi masyarakat kita ni kebanyakan melihat bahawa pendidikan yang melibatkan teknikal ataupun STEM ini ia dilihat sebagai pilihan yang kedua. Sedangkan di negara maju kita lihat ini merupakan satu pilihan utama untuk belia mereka. Sebab itulah Sebekas melalui program-program kita laksanakan, kita juga mempromosikan tentang dasar kerjaan ini dan kita nak galakkan juga supaya belia-belia kita pupukkan minat di kalangan mereka supaya mereka juga dapat memberi peluang ini. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah apa yang kerja laksanakan dalam menggalak penglibatan khususnya dalam bidang teknikal ini, kita bukan sahaja disediakan peluang untuk latihan, malah juga disediakan kemudahan-kemudahan lain termasuk dijamin peluang pekerjaan dan ketika mereka itu kursus mereka juga dibayar allowance dan sebagainya. Ini kita dapati bahawa sesuatu yang amat baik untuk dimanfaatkan oleh di kalangan belia-belia kita. Dan alhamdulillah setelah kita buat beberapa roadshow bersama dengan agensi berkenaan dan kita dapati ramai di kalangan ahli-ahli kita telah pun berjaya menamatkan latihan mereka dan sekarang ini mereka telah pun mendapat pekerjaan yang baik dan saya pada itu juga dengan kemahiran ini kalau mereka tidak berminat untuk bekerja dengan syarikat-syarikat atau sebagainya, mereka boleh menggunakan ilmu pengetahuan dan bidang teknikal yang mereka pelajari untuk membuka perniagaan-perniagaan mereka sendiri. So, secara jelasnya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sebekas ketika ini untuk menarik minat mereka dalam aktiviti STEM dan juga TVET ini berjaya kalau boleh dikatakan begitu. Tapi saya nak ingin bertanya kepada YB sendiri. Kalau kita lihat, bukan kita ingin berkiblatkan kepada negara Eropah sebagai contoh untuk melahirkan individu-individu yang sememangnya ada kemahiran daripada sudut teknikal. Tapi daripada sudut pendidikan kita di Malaysia ini sebenarnya, kita masih lagi menekankan tentang akademik berbanding dengan kemahiran itu sendiri. Dan kebelakangan ini baru kita menyaksikan dan Sebekas sendiri dapat menyaksikannya daripada 50 tahun dulu bagaimana akademik ini melahirkan banyaknya cendekiawan tapi bukan kepada kemahiran. Tapi kalau YB ada menyebut berkenaan dengan keahlian khusus bagi mereka yang di bawah umur itu sendiri, maksudnya di peringkat sekolah untuk mengubah persepsi kata YB tadi. Jadi sekarang ini kalau di peringkat sekolah tu apa perancangan Sebekas sebenarnya macam untuk menanam minat? Kalau di negara luar di Eropah ini contohnya, saya pernah berada di salah satu lawatan di sana melihat sendiri bagaimana kanak-kanak berusia 6, 5 tahun ini telah pun diajar untuk bertukang, menguruskan peralatan besi dan sebagainya. Jadi di Malaysia, khususnya di Sarawak, bagaimana? Dalam konteks pendidikan tidak maklum bahawa ini melibatkan dasar pendidikan negara. Kita sebagai sebuah NGO yang mampu kita laksanakan ialah pertama kita kalau diperlukan sebagai pemegang taruh kita boleh memberi pandangan dan untuk memutuskan sudasa itu bukan di peringkat kita. Tetapi apa yang menarik perhatian saya ialah walaupun kita mungkin didapati sedikit kelewatan dalam pelaksanaannya tetapi masih ada peluang dan ruang yang untuk kita sama-sama memajukan diri khususnya di kalangan masyarakat kita, rakyat kita bersama dengan negara-negara maju yang lain. Dalam konteks ini tadi kita dalam Sebekas kita lihat dasar itu tadi yang perlu kita membantu dalam menjelaskan dasar itu supaya ianya dapat difahami dan juga dapat menimbulkan kesedaran. Yang itu sebagai sebuah NGO itulah kemampuan kita dan kita mempunyai cawangan dan beberapa ahli dan kita boleh berkolaborasi dengan agensi yang berkenaan untuk melaksanakan roadshow umpamanya. Dan apabila kita dibawa bersama, kelebihannya contohnya kita laksanakan di mana-mana tempat sekalipun dalam di Sarawak ini kita mempunyai cawangan dan kita boleh membantu terutama mempromosikan terutamanya menggalak penglibatan peserta-peserta itu melalui Sebekas sudah memadai untuk kita menjemput mereka untuk datang untuk melawati ataupun untuk mengunjungi expo-expo yang berkenaan dalam promosi kerajaan. Sebab itu saya katakan tadi ialah pelaksanaan ini kita banyak membantu agensi-agensi kerajaan sebagai frontliners untuk membantu mereka dan alhamdulillah apa yang kita laksanakan saya ini kebanyakannya di peringkat Kementerian Belia dan Sukan sendiri pun kebanyakan program yang dilaksanakan di peringkat kementerian itu telah pun mereka diamanahkan kepada Sebekas untuk melaksanakan sebagai rakan strategik mereka. Baik, YB, itu tadi tentang pendidikan. Jadi melalui pendidikan juga kita boleh beralih kepada ilmu-ilmu baharu dalam ekonomi baharu yang diperkenalkan di Sarawak ketika ini. Jadi, apakah ada perancangan khusus yang dibuat oleh Sebekas untuk merakyatkan usaha-usaha pembangunan kerajaan sedia ada antaranya yang melibatkan ekonomi baharu? Ya,
kita melaksanakan program-program sebenarnya adalah kita bersandarkan ataupun kita melihat perkembangan semasa. Dalam konteks kita Sarawak ini, kita sudah maklum bahawa sejak Yang Berhormat Premier mengambil alih sebagai ketua kepimpinan di peringkat negeri kita, salah satu inisiatif yang beliau laksanakan adalah kita panggil sebagai ekonomi digital. Dan kita di Sebekas pun kita terpanggil untuk melaksanakan program ini, dan apa yang kita laksanakan adalah kita juga melaksanakan program termasuk kesedaran tentang digital ekonomi. Kita laksanakan di peringkat-peringkat cawangan, peringkat zon, dan begitu juga di peringkat negeri. Kita juga laksanakan kursus-kursus yang berkenaan, dan begitu juga kesedaran. Sebab kita tengok dalam era digital ini, ianya bukan kita lihat dalam konteks ekonomi digital saja, tapi ada juga masalah-masalah lain sebenarnya. Sebab dengan digital, dunia yang digital pada masa kini, banyak juga isu-isu lain, scammer, dan juga isu-isu yang penyalahgunaan kemudahan digital ini juga berlaku. Ini juga kita laksanakan program bersama dengan agensi berkenaan, termasuk pihak PDRM, dengan pihak MCMC, dengan pihak kalau peringkat kita di negeri, kita bersama dengan pihak SDEC, kita dengan pihak Suruhanjaya Multimedia, Sarawak Authority. Kita juga laksanakan program yang sama. Dan ini data program terbaru kita laksanakan, dan yang terbaru kita laksanakan baru bulan lepas, kita laksanakan di Muka. Dan ini alhamdulillah mendapat satu penyertaan yang begitu baik. Dan kerana kita lihat bahawa kalaulah dengan adanya perubahan zaman sekarang ini ke arah era digital ini, kalau ianya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh belia, kerana kita lihat kebanyakan usahawan-usahawan yang berjaya dalam bidang pendigitalan ini adalah di kalangan belia. Mereka ini kalau tengok lihat dari segi keupayaan, bakat yang ada, pendedahan yang di peringkat awal telah pun ada di kalangan belia kita, ini memudahkan mereka untuk menguasai bidang-bidang usahawan yang melibatkan ekonomi digital ini. Dan ramai di kalangan ahli-ahli Sebekas sebenarnya yang sekarang ini telah menjadi usahawan berjaya dalam bidang ini. Dan baru-baru ini pun salah seorang yang mendapat anugerah di peringkat kebangsaan, anugerah sambutan Hari Belia peringkat kebangsaan baru-baru ini pun juga merupakan ahli Sebekas yang berasal daripada Sarawak. Jadi alhamdulillah. Jadi kita lihat untuk kekal relevan dalam konteks sebuah NGO macam Sebekas ini, kita perlu sentiasa berubah juga, melihat perkembangan. Kalau kita tidak berubah, maka peluang-peluang yang ada contohnya dalam ekonomi digital ini mungkin kita akan terlepas, sedangkan ianya kita tidak maklum banyak manfaat daripada perubahan zaman ini yang perlu kita manfaatkan khusus kepada golongan belia kita. Baik, itu jawapan. Sebenarnya kita nak tahu sebenarnya, dan penonton di rumah sebenarnya juga ingin tahu apakah sebenarnya yang menanti mereka jika mereka turut serta dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh Sebekas. Pastinya telah pun dijawab oleh Setiausaha Agung Saberkas Yang Berhormat Safi Ahmad berkenaan dengan apakah yang dilaksanakan dan juga hala tuju dan fokus Saberkas ini sendiri. Dan selepas ini sebenarnya kita ingin bertanyakan kepada Yang Berhormat Safi Ahmad berkenaan dengan bagaimana jika fokus tersebut hanya tertumpu pada mereka yang tidak terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat. Jadi kita nak tahu kalau yang mereka yang terlibat dalam aktiviti tidak sihat ni, bagaimana pula fokus yang diberikan oleh Seberkas sendiri untuk membantu. Sebab kalau kita lihat sebagai contoh penyalahgunaan dadah itu sendiri di kalangan belia ini, bukan kata teruk, tapi angka itu ada. Meningkat sedikit. Tapi kita ingin YB memperkatakan perkara tersebut selepas ini, kerana kita ingin berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Terima kasih atas kesertaan anda bersama kami dalam Dialog TVS, dengan tajuk pada malam ini adalah berkenaan dengan 50 tahun Seberkas mendukung aspirasi rakyat. Bersama tetamu khas kami di studio ketika ini adalah merupakan Setiausaha Agung Seberkas Yang Berhormat Safi Ahmad. Dan sebelum berhenti rehat tadi, sebenarnya kami memperkatakan tentang apakah usaha yang dijalankan dan juga fokus Seberkas ini berkaitan dengan isu penyalahgunaan dadah kalangan belia. YB, kalau boleh sebut sedikit. YB. Terima kasih Saudara Syah di atas soalan yang diajukan. Dalam konteks Sebekas ini, apa yang kita laksanakan program ialah kita nak membangun belia.
Dan dalam konteks ini, ianya saya tidak langsung juga ialah kita nak mengelakkan belia-belia kita terlibat ataupun terjerumus dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat, termasuk dalam penyalahgunaan dadah. Dan dalam konteks penyalahgunaan dadah ini, ada satu NGO juga sebenarnya, dipanggil sebagai pemadam. NGO inilah yang menjerumus dalam hal-hal berkaitan dengan penyalahgunaan dadah ini untuk kesedaran sebagainya. Jadi dalam kita di Sebekas ialah kita melihat secara keseluruhannya. Yang kita risau bukan sahaja dalam aspek negatif hal penyalahgunaan dadah saja, tapi untuk hal-hal yang lain. Jadi dalam Sebekas ini pendekatan kita ialah kita usahakan buat kesedaran di kalangan belia ini bukan saja untuk mengetengahkan bakat mereka ataupun mengasah bakat mereka, tapi juga kita dalam program kita juga ialah untuk menanam satu semangat ataupun perasaan dalam jiwa mereka, adalah keprihatinan mereka dalam membantu masyarakat-masyarakat secara langsung, ianya mendidik dari segi rohani mereka. Contohnya kita buat program Sebekas Prihatin. Dalam program ini juga di mana belia-belia ini telah pun kita buatkan satu program untuk mereka membantu golongan-golongan yang memerlukan. Bukan saya terhad kepada golongan yang susah, kita beri bantuan macam COVID-19 dulu, masa kita PKP, sumbangan bakul makanan, tetapi juga membantu dalam bentuk gotong royong. Contohnya sesuatu kuasaan itu terlibat dengan bencana alam seperti banjir dan sebagainya. Kita ada golongan ahli Sebekas, kita juga akan turun untuk membantu membuat apa yang patut, termasuk melaksanakan gotong royong, membersihkan rumah dan sebagainya. Dan saya pada itu juga ialah kita ada satu program yang kita laksanakan, kita panggil sebagai Kawanku Sayang, Keluargaku Kenang. Jadi program ini ialah kita adalah tujuannya adalah untuk memberi kesedaran dan membentuk dari salsiah di kalangan ahli-ahli kita, khusus dengan belia ini, supaya mereka menyemai perasaan sayang kepada kawan dan juga meragagi keluarga mereka. Jadi dalam konteks ini ia secara langsung sebenarnya ialah mendidik seseorang belia itu supaya mereka dapat menghindarkan daripada segala aktiviti yang negatif, termasuk dalam penyalahgunaan dadah. Jadi program kita memang berbentuk menyeluruh pendekatannya, dan dalam pengisian itu sebenarnya adalah kita nak menyemaikan dan juga kita nak membentuk diri khususkan belia itu supaya mereka sedar bahawa sesuatu perkara yang boleh menjejaskan masa depan mereka perlu dielakkan, dan mereka perlu memahami diri mereka, kawan-kawan mereka dan keluarga mereka. Dan kalau ini dijiwai dan juga belia kita mengambil peluang kesedaran ini, dan alhamdulillah saya percaya ianya dapat mengurangkan keterlibatan belia-belia kita untuk terjerumus dalam aktiviti yang tidak sihat, termasuk dalam penyalahgunaan dadah ini. Dan ia sentiasa berterusan sekarang ini. Alhamdulillah, kita memang laksanakan. Itu salah satu program yang kita kekalkan dalam Sebekas Prihatin. Kita laksanakan program ini dan kita galakkan belia-belia kita untuk mendekati. Dan golongan-golongan ini sebenarnya banyak dipanggil oleh rakan sebaya. Dan kita lihat dalam konteks ini belia boleh memain peranannya tersendiri. Di antaranya ialah mereka, kita memang nasihatkan supaya jangan disisihlah kalau ada di kalangan belia, kerana kita percaya bahawa manusia ini boleh berubah. Dan pendekatan terbaik ialah dengan program yang kita laksanakan Sebekas Prihatin, kita boleh bawa mereka sekali. Walaupun mereka belum lagi menjadi ahli kita, tapi tidak salah untuk mereka terlibat sama, dan insya-Allah selepas mereka terlibat sama mungkin melahirkan rasa seronok di kalangan mereka dan kesedaran di kalangan mereka, mereka akan terpanggil malah secara sukarela untuk terus bersama dengan kita. Itulah pendekatan kita sebenarnya dalam sebagai NGO ini. Kita lebih kepada membimbing dan cuba mewujudkan satu program yang boleh menimbulkan kesedaran di kalangan ahli kita, khususnya belia ini. Dan mudah-mudahan dengan cara ini insya-Allah saya berkeyakinan bahawa kita kalau nak menghapuskan 100% barangkali tidak, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan kesan daripada ataupun pengaruh daripada aktiviti yang kurang sihat ini. Baik, YB. Kalau diikutkan pada namanya, Sebekas tidak nampak begitu berat, tapi tanggungjawab yang dipikul sebenarnya, jika tidak diceritakan oleh Yang Berhormat tadi, kita sama sekali tidak mengetahui bahawa seberat itu sebenarnya tanggungjawab yang dipikul oleh Sebekas dalam memastikan belia khususnya di negeri Sarawak ini menjadi satu modal insan yang terbaik buat negara. Baik. Bercakap mengenai Sarawak dan keahlian penubuhan Sebekas selama 50 tahun di YB, saya difahamkan kita dah ada lebih 45,000 keahlian. Jadi bagaimana
Saberkas mengangkat nilai perpaduan dan apakah usaha ke hadapan mengukuhkan perpaduan ataupun asimilasi kaum di Sarawak khususnya? Ya, salah satu perkara yang kita ambil perhatian adalah dari segi meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat kita, khususnya belia di Sarawak. Kita sedia maklum Sarawak ini memang satu yang unik. Kita mempunyai banyak etnik dan kita juga mempunyai latar belakang agama yang berbagai. Sebab itulah dalam kalangan Saberkas kita boleh nampak semua ada dalam. Melayu, Cina, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu, Kayan, Iban, sebagainya, semua ada dalam Saberkas. Inilah keunikan kita. Dan sebab itu dalam kita melaksanakan program adalah program yang bersifat universal. Dan kita sebagai sebuah NGO, walaupun ramai juga di kalangannya adalah ahli-ahli politik, tetapi sukacita saya nak maklumkan bahawa Saberkas ini langsung tiada kaitan. Kita tidak pernah pun menggunakan platform ini sebagai satu platform untuk kita politik. Dan di sinilah sebenarnya tempat yang terbaik. Saya sering mengatakan bahawa kalau ada di kalangan belia-belia mungkin belum berminat, tidak berminat dalam politik sebagainya, masuklah Saberkas. Dan dari Saberkas ini pendekatan yang kita laksanakan, program kita laksanakan, aktiviti yang juga kita laksanakan, memang kita lebih kepada bercorak kemasyarakatan dan kita merakyatkan sebenarnya aktiviti kita dan melibatkan rakyat dan ianya berkonsep pelbagai kaum. Contohnya kalau kita dalam program Saberkas Prihatin, kita tidak kira apa agamanya, apa bangsanya, di mana mereka tinggal, termasuk lelaki perempuan, semuanya kita mana-mana yang memerlukan kita akan usahakan. Itu pendekatan kita. Dan yang keduanya lagi kita lihat dalam konteks kita melakukan perpaduan ini ialah kita wujudkan satu kesaksamaran dalam jawatan kita juga umpamanya. Sebab dalam Saberkas ini selain pada jawatan yang dipilih, kita ada jawatan kota lantikan. Dipilih ini memang kadang-kadang di luar kawalan kita sebab ianya melibatkan pengundian. Jadi kalau kita lihat contohnya dari segi pemilihan itu tadi, katakan nampaknya kecenderungan untuk satu kaum itu ramai yang menang umpamanya. Jadi kita gunakan kota lantikan kita untuk kita meimbangi dari segi komposisi kaum itu. Jadi dalam Saberkas ini daripada seatas-atasnya sehingga sebawah-bawahnya merangkumi semua. Boleh dikatakan, saya boleh jaminan bahawa jawatan kuasa kita, dekat induk, esko kita, semua kaum ada dalamnya. Jadi itulah kelebihannya dalam Saberkas ini. Dan ianya sebab itu ianya dapat bertahan sehingga pada hari ini. Kalau peringkat asalnya dulu, sebelum Saberkas dibentuk 50 tahun yang lepas, kita mempunyai beberapa persatuan belia berdasarkan kaum sebenarnya. Yang Saberkas ini lahir adalah atas gabungan beberapa pertubuhan belia pada ketika itu, sebelum tahun 1973 ataupun pada tahun 1993, sudah ada pembentukan persatuan belia yang berasaskan kaum. Bidayuhnya, Ibannya, Melayunya, dan dalam Saberkas ini kalau kita panggil Saberkas itu bahasa Sarawak, kalau kita lihat macam satu kayu dia satu ikatan. Seberkas kayu. Satu ikatan. Kalau kita dalam konteks nama itu sendiri sudah menarik. Nama itu satu ikatan yang mengeratkan perpaduan di kalangan kaum. Jadi itulah sebenarnya lahirnya Saberkas. Apabila Saberkas diwujudkan, semua yang pertubuhan belia asalnya tadi yang berasaskan kaum tadi sudah tidak ada lagi dan ianya semua bernaung di bawah Saberkas. Menarik cerita itu sebenarnya. Jadi kalau ikutkan daripada pelbagai persatuan kaum ini ataupun etnik ini yang tidak kita ketahui pun sebenarnya. Mungkin kalau dicari di Google, Dr. Google, mungkin kita menemui beberapa fakta tapi tidak tepat sangat sebenarnya. Saya nak, kalau boleh, nak YB untuk ceritakan lebih lanjut sedikit lagi berkenaan bagaimana semua pertubuhan ini dapat disatukan dan mereka sebenarnya bersetuju, dan ini merupakan model perpaduan itu sendiri dalam Saberkas yang mungkin kita boleh saksikan kenapa hari ini Sarawak dilabelkan sebagai negeri perpaduan itu sendiri. YB. Itulah saya lihat kita bertuah di Sarawak ini, di mana 50 tahun yang lepas ketika Saberkas ini diwujudkan, nampaknya pemimpin kita pada ketika itu sudah berpandangan jauh. Dan apa yang tindakan yang diambil pada ketika itu untuk menyatukan, menggabungkan beberapa persatuan ini atas nama Saberkas untuk belia ini sudah satu, nampaknya hari ini sebagai satu langkah yang amat baik. Jadi inilah satu yang kita lihat bahawa
kita dapat menafikan salah satu yang boleh menyumbang barangkali kepada perpaduan yang ada pada kita hari ini. Dan alhamdulillah kita di Sarawak ini daripada dulu, bukan disebabkan saya sebenarnya, dari daripada kepimpinan kita nampak juga memang di Sarawak inilah kalau nak lihat apa yang kita panggil sebagai kalau dulu kita panggil sebagai satu Malaysia dan sebagainya, keluarga Malaysia. Sebenarnya kita di Sarawak ini memang sudah itulah amalan kita. Dan kebanyakan orang kalau jumpa kita di Sarawak ini nak tahu dulu sama ada dia itu bangsa mana, kita kena tanya sebab dia tu boleh katakan, kalau dikatakan Melayu dia juga, Iban pun dia juga, Melana pun dia juga, Berdayuh pun dia. Itulah kelebihannya kita. Kalau setiap tidak pun boleh menguasai bahasa-bahasa dan juga budaya-budaya. Sebab itulah kita lihat di mana-mana sekalipun kita dalam Sarawak ini, kita pergi ke mana-mana sekalipun, kita tak risau sebenarnya sebab pemahaman dalam kita semangat perpaduan di kalangan ahli kita, rakyat kita itu begitu tinggi. Dan kita tidak pernah melihat sesuatu itu berdasarkan agama ataupun bangsa. Kita boleh melihat sebagai satu keluarga kita, satu rakyat yang serumpun, yang sama orang Sarawak kita panggil. Jadi itulah saya nampak satu kelebihan yang ada, dan sebekas apa yang kita nampak dalam berlaku dalam negeri kita, itulah sebenarnya yang berlaku juga dalam Seberkas. Kita dalam Seberkas pun kita tidak kata orang tidak ada dipisahkan oleh perbezaan kaum dan agama. Kita memang sebagai satu keluarga besar, dan di mana-mana program sekalipun kita tengok kalau program di Kapit walaupun majoriti masyarakat Iban, memang kalau ahli Seberkas kita yang datang pun dia tidaklah kita you Iban you kena pergi dah kawasan Iban, you kawasan tidak, kita tidak pernah begitu. Kita pergi atas nama Seberkas, tak kira tu Cina pun ada, Melayu pun ada, Berdayuh pun ada, Melanau pun kita buat program di kawasan Iban umpamanya. Begitu juga di kawasan Bidayuh, kita juga Melanau pergi sana, Iban pergi ke sana, dan juga Melayu. Jadi kita atas nama, kita bawa atas nama Seberkas. Jadi itulah yang kita amalkan, dan insya-Allah saya nampak ini satu perkembangan ataupun satu amalan yang begitu positif yang sewajarnya kita pertahankan dalam Seberkas ini. Baik itu tadi, dan sebenarnya kita tidak keterlaluan jika kita menamakan sebenarnya Seberkas ini sendiri sebagai salah satu ejen pengukuhan perpaduan di negeri Sarawak ini, betul tak? Kalau bersetuju dengan pendapat saya, lebih kurang begitu. Kalau itu yang kita nampak daripada apa yang diberkatakan oleh Yang Berhormat Syafiq Ahmad. Dan selepas ini sebenarnya penonton di rumah, anda jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita ingin, kalau anda masih ingat berkenaan dengan pembentangan belanjawan negeri Sarawak pada minggu lepas, jadi kita ingin bertanya terus kepada Yang Berhormat Syafiq Ahmad berkenaan dengan bagaimana belanjawan belia untuk 2024. Selepas ini. Baik, kita kembali lagi dalam program Dialog TVS. Baik, kita terus saja kepada soalan kita yang mana tadi sebelum kita berhenti rehat, kita telah mengulas sedikit ataupun menyentuh sedikit tentang pembentangan belanjawan Sarawak yang telah dibentangkan pada persidangan DUN yang berlangsung dari 20 hingga 29 November lalu, yang mana peruntukan untuk belia dan peruntukan untuk Sarawak keseluruhannya telah dibentangkan oleh Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Jumlah yang sangat besar sebenarnya, satu sejarah buat Sarawak. Mungkin YB boleh ulas sedikit. Alhamdulillah, sebagai rakyat Sarawak, saya berani mengatakan bahawa kita sepatutnya bersyukur, dan di atas kebijaksanaan kepimpinan kita, ia bukan saja satu sejarah. Sebenarnya kita lihat bahawa satu perkembangan yang positif daripada beberapa tahun kebelakangan ini. Kalau tahun lepas kita lihat kita dalam 11 bilion, dan tahun ini kita dalam 12 ke hampir 13 bilion. Dan itu merupakan satu peruntukan yang cukup besar dan merupakan sejarah di negeri kita. Dan saya percaya dengan kepimpinan yang ada, kesungguhan pemimpin-pemimpin kita yang ada, terutamanya yang membawa Premier yang berpandangan jauh, yang sentiasa mengambil berat tentang untuk bagaimana untuk memakmurkan negeri Sarawak ini supaya lebih baik, kerana kita mempunyai satu hala tuju yang begitu jelas, di mana kita ingin menjadikan Sarawak ini sebagai sebuah negeri termaju menjelang tahun 2030. Dan apa yang menarik perhatian saya ialah kalau kita perhatikan secara mendalam tentang bajet yang baru-baru ini yang telah diluluskan, boleh saya katakan bahawa itu satu bajet yang bersifat inklusiviti dan bersifat menyeluruh.
dan ianya boleh dikatakan tidak ada satu golongan pun yang dipinggir, yang merangkumi semua lapisan masyarakat termasuk golongan belia. Dan satu peruntukan yang cukup besar yang saya dapati ialah dalam usaha kita untuk membangunkan modal insan, di mana ianya menjerumus kepada golongan belia yang julung-julung kalinya telah pun diluluskan peruntukan khusus untuk golongan belia yang melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat pengajian tinggi, di mana mereka bukan saja diberi peruntukan khusus untuk voucher buku, tetapi peruntukan bantuan untuk laptop. Dan saya pada itu juga kerajaan juga telah menyediakan satu dana cukup besar untuk membantu bukan saja yang akan, malah yang sudah pun termasuk yang telah menamat pengajian di mereka masih lagi terbeban disebabkan pinjaman PTPTN umpamanya, kerajaan negeri juga membantu membayar untuk golongan belia kita ini. Jadi kalau kita lihat konteks ini ialah satu pendekatan yang cukup baik, khususnya dalam kita nak membangunkan belia kita, melahirkan belia kita yang berpendidikan. Dan walaupun ianya di luar konteks bajet, kita sedia maklum bahawa juga dimaklumkan ketika pembentangan bajet baru-baru ini yang bermuat premier, bahawa hasrat kerajaan negeri kita adalah untuk memberi pendidikan percuma khusus kepada anak Sarawak. Belia lah ni yang nak melalui pelajaran di universiti yang di bawah yang dimiliki oleh kerajaan Sarawak, di antaranya Swinburne, Caltech, UTS dan sebagainya. Dan ini juga satu kita lihat sebenarnya ia tidak dinyatakan berapa peruntukan, banyak sebenarnya. Bayangkan nak beri satu pendidikan yang percuma, kalau PTPTN saja untuk menamatkan pengajian untuk seseorang pelajar itu sudah hampir 20,000. 20,000. Jadi bayangkan kita nak menyediakan. Ini sebenarnya kita lihat bahawa pengorbanan yang kerajaan kita laksanakan demi untuk belia. Jadi inilah harapan saya ialah termasuk di kalangan ahli-ahli seberkas kita supaya mengambil peluang yang ada yang telah kerajaan sediakan untuk membangunkan, memajukan diri belia ini supaya mereka dapat menjadi seseorang yang pada satu nanti anda tahu kita nak menjadikan negeri ini negeri termaju menjelang 2030, kita kena pastikan rakyat kita juga bersedia ke arah itu. Dan kita lihat pengiktirafan daripada Bank Dunia sudah cukup jelas minta bahawa Sarawak ini salah sebuah negeri berpendapatan tinggi, dan mungkin orang melihat keadaan sosioekonomi kita mungkin masih belum menggambarkan keadaan sebuah negeri maju sebenarnya. Tapi sebenarnya kita dalam konteks ini ialah kita sebagai rakyat main peranan. Dan kerajaan telah berusaha untuk membangunkan ekonomi kita, tapi setakat mana kita mengambil peluang ekonomi yang ada, yang terbuka luas dalam negeri kita, dalam bidang keusahawanan umpamanya, dalam bidang pendidikan dan juga dengan bidang-bidang lainnya. Itu sebenarnya itu banyak bergantung kepada rakyat sendiri. Sebab itulah kita nak membangunkan negeri ini, saya kira pendekatan yang kerajaan kita buat di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier kita ialah ianya juga membangunkan rakyat. Masyarakat sambil kita sediakan juga bantuan-bantuan segi bentuk kebajikan, umpamanya lahir saja anak, umpamanya kerajaan masih meneruskan juga sumbangan bantuan apa yang dipanggil sebagai endowment fund. Yang itu sebenarnya adalah menyediakan anak itu supaya ketika umur mereka mencapai 18 tahun ataupun mereka sudah nak melanjutkan pelajaran sebagainya dewasa, mereka sudah ada satu simpanan yang boleh mereka gunakan, termasuk untuk melanjutkan pelajaran ataupun menggunakan dana yang ada itu untuk memulakan kehidupan mereka. Dan begitu juga untuk ibu yang bersalin dan boleh katakan daripada lahir sehingga meninggal dunia ada bantuan disediakan. Yang itu ada berjuang kebajikan. Tetapi selebihnya ada kita lihat yang peluang-peluang terbuka, persaingan yang terbuka untuk mana-mana rakyat yang berlumba-lumba, yang boleh kata orang cari ruang dan peluang yang mereka boleh manfaatkan. Kerana kita apabila negeri kita membangun, bermakna peluang pekerjaan, peluang ekonomi itu memang terbuka luas. Dan apa yang perlu adalah rakyat perlu bersedia. Kalau tidak, kita tidak bersaing, kita mungkin akan terus ketinggalan dan kita tidak boleh bersalahkan kalau ada orang lain.
orang luar umpamanya. Kita tak boleh halang orang luar datang ke negeri kita untuk memberi peluang ekonomi yang begitu bukan luas. Sedang sebab itu mungkin kelekaan ataupun kealpaan kita sendiri. Jadi itulah kita perlu dari semasa ke semasa. Dalam konteks ini juga saya melihat kami dan Sebekas juga perlu memain peranan dalam apa jua program Sebekas laksanakan. Kita juga bawakan mesej ini supaya jangan mereka melihat apakah roh di sebaliknya, apakah kita panggil sebagai apakah timbal balik ya dalam kita keseronokan kita mendengar bajet yang begitu besar luluskan, bagaimana kita boleh manfaat daripada yang itu. Ini saya lihat Sebekas insya-Allah kita boleh menggunakan berbagai forum termasuk dalam pertemuan kita, termasuk insya-Allah dalam TGM yang akan berlangsung dalam bulan ini. Kita melibatkan semua cawangan, insya-Allah 81 cawangan akan datang dan melibatkan hampir 500 penyertaan termasuk perwakilan pemerhati. Ini juga kita akan gunakan sebagai satu peluang atau untuk kita memberi penjelasan kepada ahli-ahli kita. Dan apa yang menarik perhatian saya juga ialah dalam usul-usul yang dikemukakan untuk TGM itu nanti, tri tahunan atau mesyuarat agung 3 tahun sekali itu, saya melihat usul-usul dikemukakan pihak cawangan banyak menjerumus kepada yang ini. Jadi apa yang saya boleh gambarkan bahawa kesedaran di kalangan ahli-ahli itu sudah ada di situ. Jadi alhamdulillah, cuma yang apa yang perlu kita laksanakan mungkin kita perlu satu penjelasan yang sedikit terperinci supaya mereka benar-benar faham dan bagaimana boleh manfaatkan apa yang telah diluluskan oleh bajet baru ini tadi. Baik, tapi kalau kita nak lihat juga banyak sektor juga diberi pengkhususan dalam belanjawan Sarawak untuk 2024 dan pastinya untuk tahun ini juga kalau kita tengok sektor pelancongan itu sendiri telah pun mencatatkan satu unjuran data yang begitu tinggi apabila melebihi sasarannya kehadiran pelancong dengan bilion ringgit telah pun berjaya kita peroleh. Jadi apakah Seberkas melihat perlunya penekanan ataupun suara Seberkas sendiri untuk kepada kerajaan negeri untuk memberi fokus kepada keusahawanan belia ini dalam pelibatan sektor-sektor utama seperti pelancongan, keusahawanan, perindustrian dan pertanian itu? Ya, di bawah Kementerian Pelancongan sebenarnya ada dua kementerian yang sama di bawah. Kebetulan juga Yang Berhormat Menteri itu merupakan kita punya Presiden, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Presiden Sebekas ketika ini. Dan di bawah kementerian beliau, selain pelancongan, ia juga ada Kementerian Pembangunan Belia dan Sukan dan juga Pembangunan Usahawan. Jadi kita lihat dalam konteks ini, apa yang diluluskan baru-baru ini terutamanya adalah bantuan kepada usahawan sebenarnya. Ianya tidak terhad kepada usahawan yang berumur saja. Sebenarnya ia menyeluruh. Ianya bersikap terbuka. Bermakna tadi golongan belia juga boleh manfaatkan. Dan kita dalam Sebekas sebenarnya telah mempunyai satu kolaborasi dan kerajaan negeri melalui kredit mikro yang dilaksanakan dengan kerjasama Agrobank. Dan ini juga kita telah pun mengadakan satu kerjasama dengan pihak Agrobank di mana kita pastikan bahawa di kalangan ahli Sebekas yang khusus belia ini mereka juga diberi satu keutamaan dalam mereka untuk mendapatkan pinjaman mikrokredit yang kerajaan negeri sediakan melalui Agrobank. Alhamdulillah sebenarnya banyak bermanfaat dan saya dimaklumkan baru-baru ini saya ada membukakan satu soalan dalam persidangan luar negeri berhubung dengan setakat mana program yang keusahawan melibatkan belia ini berjaya. Alhamdulillah dan saya telah berdasarkan jawapan yang telah diberikan pihak kementerian berkenaan dan ramai sebenarnya belia-belia kita telah pun berjaya dilahirkan sebagai satu usahawan yang berjaya dan mereka ini di kalangan yang banyak memanfaatkan segala program inisiatif yang kerajaan sediakan khususnya dalam bentuk pinjaman dana untuk mereka memulakan perniagaan mereka ini sebenarnya dimanfaatkan oleh golongan belia. Baik. Baik YB, sebelum kita mengakhiri sesi dialog kita pada hari ini, YB mungkin boleh kongsikan harapan YB sendiri kepada belia di Sarawak. Kurang 2 minit untuk YB ceritakan harapan kepada belia Sarawak. Ya, alhamdulillah kita di Sarawak ini saya nak maklumkanlah khusus kepada belia kita sepatutnya satu kita bersyukur dan kita merasa beruntung. Saya mempunyai satu kerajaan yang prihatin atas keperluan belia melalui agensi berkenaan khususnya di Kementerian Pembangunan Kementerian Belia dan Sukan kita dan Pembangunan Usahawan ini dan kita juga mempunyai NGO seperti Seberkas
yang kita sedia maklum merupakan sebuah NGO yang dikhususkan untuk membangun belia. Sebab itulah dalam kita dalam sebekas ini kita unik sebab walaupun kita ini membenarkan golongan yang melepasi golongan belia sebenarnya, tetapi kita kekalkan apa yang kita panggil rasionya 70% mesti golongan belia yang berumur kurang daripada 39 tahun dan 30% lagi ialah untuk yang berumur lebih daripada umur 39 tahun. Tujuannya adalah kita nak satu adunan orang berpengalaman dan juga kita kekalkan apa kita konsep sebagai pembimbing, mentor-mentee. Jadi saya harapkan golongan belia ini lihatlah dalam sebekas ini sebenarnya kita sudah ada satu acuan sedemikian di mana golongan belia boleh belajar daripada golongan-golongan yang senior. Dan mereka yang senior dalam sebekas ini pun merupakan orang lama juga sebenarnya dalam sebekas dan mereka ini banyak berpengetahuan, berpengalaman dalam sebekas yang boleh mereka manfaatkan. Dan sebab itulah saya ingin sarankan kepada belia-belia kita. Sekarang ini kita telah pun melaksanakan apa sebagai ahli bersekutu. Kita dah buka cawangan-cawangan kita di peringkat Institut Pengajian Tinggi juga. Kita ada UNIMAS, kita ada UiTM, kita di ICAD, kita juga ada di PPKS dan banyak lagi kita dah buka juga. Kita beri ruang kepada pelajar-pelajar yang sekarang ini mereka berasal daripada cawangan lain, tempat lain, daerah lain, tapi mereka sekarang ini belajar di Institut Pengajian Tinggi berkenaan. So mereka boleh masuk dalam kelab sebekas yang ada di Institut Pengajian Tinggi yang mereka belajar sekarang ini untuk mereka terus sentiasa mengikuti perkembangan sebekas. Dan mereka balik tamat pengajian, mereka balik nanti mereka boleh masuk semula kepada sebekas cawangan mereka. Jadi kepada belia-belia yang masih lagi berfikirkan persatuan manalah mereka nak masuk dan sebagainya, saya sarankan pilih sebekas. Apa yang penting bagi saya ialah kita kena lihat, jangan melihat apa yang boleh kita dapat kalau kita masuk sebekas, tapi kita kena lihat apa yang boleh kita sumbangkan kepada sebekas. Dengan cara ini saya lihat bahawa semua belia sebekas kita mengamalkan pendekatan terbuka. Sebab itulah kita kekal kebebasan sesiapa saya boleh bersuara, cadangan usul saya katakan tadi, dan ini sebagai satu peluang yang terbaiklah kepada belia-belia kita untuk mereka terlibat sama dalam apa jua program kita laksanakan. Dan apa yang cantiknya adalah kebanyakan program sebekas kita adalah sebenarnya adalah program yang kerajaan telah amanahkan kepada sebekas untuk laksanakan. Jadi dalam kita melaksanakan program ini sebenarnya itu dah peluang terbaik sebagai untuk kita menjaringkan hubungan networking kita dengan NGO dengan juga kerajaan yang ada pada hari ini. Baik. Sama ada peringkat negeri maupun peringkat persekutuan. Baik, itu dia tadi penjelasan lengkap 1 jam oleh Setiausaha Agung Seberkas yang berhormat Syafiq Ahmad. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu khas kita pada hari ini. Terima kasih YB. Dan pastinya kepada anda, jangan lupa saksikan setiap Khamis Dialog TVS bersiaran bersama dengan rakan-rakan setugas kami. Saya Syahir Rizal Kemdari Fin. Dan saya Audlin Ketening. Jumpa lagi.